Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan amat prihatin tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat berikutan kenaikan harga beberapa keperluan asas, khususnya bagi kumpulan B40 dan M40. Jabatan Perangkaan telah diarahkan supaya membuat pemantauan secara harian ke atas beberapa keperluan asas dan melaporkan trend perubahan kepada kerajaan. Datuk Yang Di-Pertua, Yang Hormat Perdana Menteri akan memfungsikan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup pada 9 Disember 2021 bagi membincangkan langkah-langkah yang menyeluruh dan bersepadu untuk menangani isu kenaikan kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat. Tindakan jangka sederhana dan panjang akan dibentangkan oleh kementerian-kementerian yang berkenaan di mesyuarat tersebut. Antara perkara yang akan dibincangkan termasuklah pergantungan kepada import, kos kepada import, kos input makanan, isu buruh asing, skim subsidi, geran dan pinjaman mudah, teknologi pertanian dan juga R&D. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Ialah Foundation soalan tambahan pertama. Terima kasih. Keadaan meruncing, krisis sekian serius, mesyuarat baru nak diadakan pada 9 Disember. Itu melampakkan satu kecuaian dan salah keutamaan oleh kerajaan. Kerana walaupun disebut dengan pelbagai langkah diambil, termasuk import 200 kontainer ayam, walaupun kita nak tahu siapa yang dapat permit import ini, kenyataannya ialah dengan semua yang langkah diambil itu langsung tidak berkesan. Jawatankuasa Kabinet belum bersidang, Majlis Tindakan Kos Sara Hidup baru akan bersidang. Di rakyat sementara ini nak mentergedarah apa dalam keadaan tertekan begini. Jadi harga ayam proses standard Kota Kinabalu RM10 1 kilogram, kucing RM11.50, Kota Baru RM9.50, Seremban RM10. Harga cili merah kulai Kota Kinabalu RM16, kucing RM35, paling tinggi di Malaysia, mungkin di ASEAN. Kota Baru RM16, Seremban RM20. Satu lagi jangan betul, kacang buncis Kota Kinabalu RM7. Kerana pengeluarannya ada pemasaran. Kalau RM7 di Kota Kinabalu, di Kuching RM16. Kota Baru 16, Seremban 16. Tuan Yang Di-Pertua, yang saya sebut tentang keperluan mengadakan mesyuarat supaya tindakan diambil. Umpamanya, masalahnya masalah lama yang dikupas, pemasaran. Agensi-agensi kerajaan harus dikerahkan untuk mengambil tindakan-tindakan segera. Karena kos di ladang dan kos di pasar borong atau pasar bandar itu berbeza. Dan ini juga seperti mana yang kita lihat baru-baru ini, saya lihat Food Valley Selangor boleh dibawa sendiri, kos boleh dijatuhkan RM2, RM2.50. Jadi ini langkah-langkah ini kerajaan nampaknya tidak ambil tindakan yang wajar. Tapi saya nak tekankan di sini dalam keadaan sekarang, tambahan masalah dan beban kepada rakyat terlalu berat dan menteri-menteri yang ramai ini tidak memberikan tumpuan pada permasalahan penyelesaian masalah rakyat. Prediction tambahan harga. Tak ada soalan. Ini sesi soal jawab menteri mereka berdua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Hormat Port Dickson. Angka-angka yang dibaca oleh Yang Hormat Port Dickson itu memang dalam pengetahuan kerajaan. Itu sebabnya kerajaan memang serius perkara ini telah saya tegaskan, dan kita beri keutamaan yang tinggi kepada hal-hal berkaitan kenaikan harga. Kita memang akur dengan perasaan rakyat di bawah. Untuk makluman Yang Hormat Port Dickson, tahun lepas 2020 jawatankuasa kenaikan harga ini difungsikan oleh Menteri Perangan Dalam Negeri dan Pengguna sebanyak 2 kali. Tahun ini 3 kali mesyuarat telah diadakan oleh Yang Hormat Menteri berkenaan yang bertanggungjawab khusus kepada kenaikan harga ini. Yang terpenting selain daripada Kementerian Pertanian dan kementerian lain ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna. Jadi yang pertama saya nak jelaskan bahawa angka-angka dibaca oleh Matan Power itu kita sedia maklum,
dan Jabatan Perniagaan sekarang ini memantau. Kalau dulu 2 kali sebulan dipantau harga sayur, sekarang setiap hari dipantau oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Kira-kira 340 jenis sayur dipantau, cili dan lain-lain yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat. Yang keduanya, saya tegaskan sekali lagi bahawa ini merupakan satu masalah yang besar yang dipilih rakyat. Kita akur dan sedar betapa perlunya isu ini ditangani. Oleh itulah dalam mesyuarat Jabatan Menteri selalu ditekankan perkara ini, walaupun belum dipanggil lagi mesyuarat. Yang pertama, Menteri sudah mengadakan mesyuarat 3 kali tahun ini. Dalam mesyuarat Jabatan Menteri telah pun diarahkan supaya mengerahkan seluruh usaha dan tenaga semua kementerian agensi bagi memastikan bahawa keadaan dapat dikawal. Kita sedia maklum bahawa kenaikan harga ini banyak sebabnya, ya, selain daripada import, selain daripada margin, selain daripada kartel, mungkin banyak, ya, selain cuaca, buruh asing, banyaklah faktor-faktor yang telah diberikan. Ini semua akan dihalusi oleh kerajaan melalui mesyuarat yang akan diadakan pada hari Khamis akan datang. Terima kasih. Ini bukan soalan baru, tapi penjelasan utamanya. Mesyuarat yang disebut yang perlu adalah mesyuarat jawatan kuasa kabinet. Boleh tanya. Kos sara hidup. Pantau tak payah pantau, semua orang tahu. Harga cili di Kuching RM36, semua orang tahu. Yang kita nak tahu, apa tindakan segera yang diambil. Baik. Yang harus diambil. Menteri ada mesyuarat. Betul. Saya kata jantung kuasa kabinet. Kerana satu kementerian tidak mampu menyelesaikan perkara ini. Sebab itu dia ada jantung kuasa kabinet. Ada majlis tindakan. Tetapi mesyuarat belum ada. Ini yang saya tanya. Mengapa mesyuarat majlis tindakan kos sara hidup baru nak diadakan pada 9 Disember? Dan keduanya, bila jawatan kuasa kabinet berkenaan itu bersidang. Kerana dia melibatkan banyak kementerian. Dari jawapan Menteri KBN HEP ni, pengguna dan haiwan pengguna, dia jawab, dia kementerian itu saja bertindak, belum lagi kuasa kabinet. Kerana ini melibatkan Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan dan Menteri haiwan pengguna. Jadi sebab itu saya tanya supaya tindakan diambil. Menteri bila sebut ini ada masalah banyak kartel lah, monopoli. Selesaikan masalah kartel dan monopoli. Pasal apa tak boleh tindakan? Mengapa tidak ada keupayaan, kekuatan, kesediaan untuk mengambil tindakan? Kalau benar disebut oleh Menteri tentang kartel dan monopoli. Dan kartel ini memang masalah yang betul dalam semua hal, politik dan juga ekonomi. Terima kasih, Pak Zahid. Ahli Yang Berhormat, ini adalah sesi bertanya pertanyaan dan perlu dijawab oleh Menteri. Sila Menteri menjawabnya. Pilih. Menteri tak jawab. Menteri yang kedua, ringkas saja. Saya dah jawab soalan tadi. Yang pertama, keutamaan yang tinggi. Menteri berkenaan telah pun ambil tindakan, peringkat pegawai dan tindakan. Umpamanya, jualan keluarga Malaysia sudah 15 tempat diadakan, termasuklah di Pulau Pinang dan lain-lain. Ini tindakan membenarkan import 5.5 ekor ayam sebulan ini juga, 5.5 juta ekor ayam sebulan ini juga tindakan serta-merta diambil. Sebanyak tindakan telah diambil, dan jawatankuasa kabinet yang akan bersidang nakol ataupun majlis tindakan kenaikan harga ini, sara hidup ini, ahli-ahlinya adalah menteri dan pegawai. Jadi hari Khamis ini akan diadakan mesyuarat. Ini bukan makna kali pertama kabinet membincangkan perkara ini, dah banyak kali. Jadi sabarlah apabila mesyuarat akan diadakan, insya-Allah kerajaan akan mengumumkan langkah-langkah sewajarnya untuk menangani satu isu yang memang kerajaan sedar. Ini adalah isu yang besar, penting, perlu ditangani dengan berkesan. Terima kasih.